Soalan saya nombor 1, minta Menteri Ekonomi menyatakan perkembangan semasa berhubung hasrat kerajaan untuk menjadikan tahun 2023 sebagai tahun menoktahkan kemiskinan tegar dan nyatakan kadar kemiskinan terkini negara dan pendapatan isi rumah mengikut kaum pada tahun 2022. Terima kasih, Timbalan Di-Pertua. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Puan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Tampin. Kerajaan Perpaduan terus beriltizam untuk menoktahkan kemiskinan tegar tanpa mengira latar belakang kaum dan wilayah melalui beberapa tindakan intervensi yang bersifat jangka masa pendek dan sederhana. Ini termasuk menerusi pendekatan baru yang memberi penekanan kepada keupayaan menjana pendapatan tambahan secara mampan. Bagi jangka masa pendek di bawah Belanjawan 2024, pelbagai langkah akan diteruskan bagi membantu golongan miskin seperti sumbangan tunai rahmah (STR), sumbangan asas rahmah atau SARA, subsidi kepada pesawah dan pekebun kecil serta projek pembaikan melibatkan infrastruktur luar bandar dan program pembasmian kemiskinan. Inisiatif yang diperkenalkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup juga akan diteruskan seperti inisiatif Payung Rahmah dan Jualan Terus dari Ladang yang menawarkan barangan dan perkhidmatan mampu bayar kepada pengguna. Bagi strategi jangka masa sederhana dan panjang di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, pendapatan rakyat dipertingkatkan melalui program-program keusahawanan, peningkatan kemahiran dan latihan kemahiran semula serta penyediaan dasar perlindungan sosial yang komprehensif. Inisiatif ini termasuklah program seperti inisiatif pendapatan rakyat atau IPR yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan secara in-kind diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,100 isi rumah telah mendapat limpahan manfaat daripada hasil pelaksanaan program ini. Kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada 6 November 2023 yang lalu juga telah bersetuju supaya semua agensi mengenal pasti isi rumah yang boleh menyertai program-program yang disediakan oleh kerajaan dalam tempoh berbaki 2 bulan sebelum akhir 2023 dan diserapkan ke dalam program yang ditawarkan mengikut kesesuaian. Kerajaan juga bersetuju mempertimbangkan pemberian bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah yang tidak berkemampuan untuk menjana pendapatan ataupun golongan tidak produktif bagi memastikan mereka terkeluar dari miskin tegar. Saya minta 1 minit lagi, Puan Yang Di-Pertua. Kerajaan menyedari bahawa keberkesanan usaha membasmi kemiskinan turut berkait rapat dengan sumber data utama yang dijadikan rujukan. Pada masa ini, sumber data utama yang diguna pakai adalah Survey Pendapatan Isi Rumah ataupun HIES, Bank Data Kemiskinan Nasional ataupun IKASih dan Sistem Informasi Data Maklumat Masyarakat Orang Asli atau IDAMAK, dan setiap daripadanya mempunyai beberapa kelemahan tertentu. Oleh yang demikian, kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan pangkalan data utama ataupun PADU yang berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan membasmi kemiskinan secara menyeluruh tanpa pertindihan. Sistem padu ini dijangka sedia untuk digunakan secara berperingkat mulai Januari 2024. Dan akhir sekali, Puan Yang Di-Pertua, berhubung dengan statistik kemiskinan. Statistik berhubung pendapatan dan tahap kemiskinan diperolehi daripada Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah. HIES yang terkini
adalah untuk tahun 2022 dan laporan penemuan telah diumumkan oleh Kementerian Ekonomi pada Julai 2023 yang lalu. Dan berdasarkan laporan tersebut, nilai pendapatan garis kemiskinan PGK peringkat nasional bagi tahun 2022 telah meningkat kepada RM2,589 setiap isi rumah berbanding RM2,208 bagi tahun 2019. Manakala nilai PGK makanan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan tegar bagi tahun 2022 adalah RM1,198 berbanding dengan RM1,169 bagi tahun 2019. Berdasarkan nilai PGK 2022 pada peringkat nasional inilah, maka penemuannya ialah insiden kemiskinan adalah 6.2% merangkumi 488,000 isi rumah, manakala insiden kemiskinan tegar adalah 0.2% yang meliputi 18,000 isi rumah, berkurang daripada anggaran 1% pada tahun 2020. Berdasarkan laporan ini juga, pendapatan isi rumah kasar bulangan penengah median household income dengan izin Puan Yang di-Pertua mengikut 3 kaum utama adalah RM5,793 bagi Bumiputera, RM8,167 bagi Cina dan RM6,627 bagi keluarga kaum India. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berganding bahu untuk menjayakan hasrat kerajaan bagi membasmi kemiskinan dan mendapatkan manfaat untuk rakyat. Jelaslah bahawa isu kemiskinan tegar ini meliputi semua kaum. Namun golongan paling ramai dalam kelompok tersebut adalah Melayu dan Bumiputera. Mengenai pengkelasan pendapatan isi rumah yang diguna pakai oleh kerajaan dalam merangka dasar dan menentukan kadar bantuan tunai umpamanya sememangnya agak mengelurukan. Hal ini kerana pengkelasan tersebut mula diberikan penekanan melalui rancangan Malaysia ke-7 dan tidak mengambil kira kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi rakyat. Persoalan saya Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian berhasrat untuk menyemak semula kategori kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40, T20 dan lain-lain dan memperkenalkan beberapa sub-kumpulan pendapatan yang lebih terperinci mengikut setiap kategori agar lebih menyeluruh serta berkesan dari sudut pengubalan dasar dan penyampaian sebarang bentuk bantuan. Terima kasih Timbalan Direktur. Terima kasih Tampin Puan Yang di-Pertua. Kalau kita lihat kepada kaedah menggunakan pengkelasan B40, M40 dan T20, ini adalah satu kaedah statistik. Berdasarkan kajian pendapatan isi rumah, maka boleh ditentukan taburan isi rumah setiap keluarga. Maka yang paling bawah, 40% bawah itu, ada satu garis pendapatan di bawah pendapatan itu dikira B40. 40% seterusnya ialah M40 dan T20. Dan memang benar sejak daripada rancangan Malaysia ke-7, dasar kerajaan terutamanya yang melibatkan kepada pemberian bantuan melihat kepada perkara-perkara ini. Dan saya kira masyarakat dan juga Dewan sedia maklum ada beberapa kelemahan dengan pendekatan yang menggunakan kaedah pendapatan semata-mata kerana ia tidak mengambil kira pemboleh ubah yang lain, termasuklah tanggungan di dalam keluarga, termasuklah contohnya lokasi kerana kos sara hidup itu berbeza-beza mengikut kawasan, termasuklah juga apabila kita bercakap tentang subsidi petrol dan diesel secara bersasar, pertimbangan mengenai jarak dan sebagainya. Saya kira kesukaran yang ada sebelum ini ialah kerana infrastruktur pangkalan data itu tidak menyeluruh dan tidak memungkinkan kerajaan mengambil kira pemboleh ubah yang lain. Jadi sebab itu pendekatan sebelum ini ialah seberapa yang baik dilihat kepada pendapatan, diukur kepada garis pendapatan
B40 M40, maka bantuan diberikan begitu. Sebab itu tindakan yang pertama ialah sudah tentu untuk kita mewujudkan padu, dan dengan kemajuan teknologi dan juga sains data yang ada sekarang, ia membolehkan kerajaan mengumpul lebih banyak maklumat yang ada. Jadi setakat ini padu mempunyai bagi setiap isi rumah keluarga, padu dijangka akan mempunyai pemboleh ubah sehingga 120 lebih pemboleh ubah bagi setiap isi rumah keluarga, dan ini membolehkan kita beralih daripada pendekatan sebelum ini mengikut pendapatan semata-mata kepada pendekatan ke arah perbelanjaan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Maksudnya melihat kepada pendapatan, kemudian ditolak kepada tanggungan-tanggungan, dan diambil kira juga pemboleh ubah lain seperti lokasi, jarak dan sebagainya, termasuklah juga harta, dan itu akan pada pandangan kerajaan akan memberikan gambaran yang lebih adil. Apabila kita sudah ada taburan berdasarkan pendapatan boleh belanja bersih ini, maka kaedahnya adalah sama. Kita akan melihat taburan ini bagi setiap isi rumah keluarga, dan kerajaan selepas itu boleh memastikan penyasaran bantuan itu adalah khusus kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan dengan kaedah yang lebih kompleks daripada kaedah yang ada sebelum ini. Terima kasih, Puan. Rantau panjang. Ya, terima kasih Tan Betul, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, untuk memastikan tidak ada golongan miskin yang tercicir. Jadi kita mengharapkan satu mekanisme yang konkretlah untuk memastikan supaya tidak ada golongan yang tercicir ini. Dan saya ingin tahu apakah usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk pemutihan data. Sebab antara kementerian dengan kementerian agak bercanggah. Kita tengok apa yang dilaporkan oleh laporan prestasi program ICU JPM laporkan sehingga Oktober 2023 masih ada 106,213 orang KIR yang miskin tegar. Sedangkan dalam yang sebagaimana disebutkan tadi, dalam laporan bajet juga menyebutkan hanya ada 18,000 orang. Jadi macam manakah pemutihan akan dibuat supaya tidak ada golongan yang tercicir, dan adakah mekanisme yang akan dibuat untuk memastikan pengukuran yang setimpal, terutama bagi yang berada di bandar dan di luar bandar, sebab taraf hidup dan kos hidup yang berbeza. Minta penjelasan. Terima kasih Rantau Panjang. Pemutihan sebenarnya kepada pangkalan-pangkalan data kerajaan yang berkaitan kemiskinan, terutamanya IKASih, sebenarnya adalah satu proses yang telah berjalan setiap tahun. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, ada cabaran kerana peraturan sekarang ialah untuk mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan mesti ada nama dalam IKASih. Jadi sudah tentu senarai dalam IKASih ini yang ada daripada tahun 2007 akan ada yang tidak mahu keluar. Begitu juga pendekatan sebelum ini, termasuk yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi, apabila kita memprofilkan seberapa banyak keluarga di dalam IKASih yang dikira miskin tegar ini, untuk kita padankan dengan program-program pembasmian kemiskinan, secara puratanya sekitar 25 ke 30% menolak untuk terlibat di dalam apa-apa program, kerana bagi mereka bagi saja bantuan tunai yang melibatkan menjana pendapatan semua ni dia tidak berminat kan? Jadi sebab itu, selain daripada pemutihan yang berterusan, dan saya sedia maklum ICU contohnya terus menggerakkan jentera kerajaan untuk memutihkan. Sebab itu pada makluman saya, setakat September 2023 senarai di dalam IKASih itu telah dibersihkan sekarang ini lebih kurang 80,000 isi rumah, daripada yang dulu 130 jadi 106, kerana dia seperti yang Rantau Panjang sebut itu ialah soal pemutihan. Tapi kita juga sedia maklum perkara ini adalah dinamik, dan kerajaan tidak boleh 24 jam sehari tumpu untuk memutihkan sahaja. Ada kaedah yang lebih baik.
kaedah yang lebih baik ialah dengan kita menggabungkan seberapa banyak data yang ada di dalam jabatan-jabatan kerajaan. Jadi tindakan-tindakan ini yang dijalankan secara selari, selain daripada menggerakkan pemutihan di dalam IKASih yang dijalankan oleh ICU, selain daripada pemetaan dan profiling dengan izin Puan Yang Bertuah yang dijalankan oleh Kementerian Ekonomi kepada miskin-miskin tegak ini, ditambah pula dengan semak silang yang secara real time, ini akan membolehkan proses pemutihan itu berjalan dengan lebih baik. Dan bila kita mula mengambil kira pula pemboleh ubah ekonomi yang lain bagi setiap isi rumah di dalam padu, saya yakin untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan mendapat angka kemiskinan yang lebih tepat, dan juga kita boleh mendapat dengan izin Puan Yang Bertuah insight kepada setiap kedudukan isi rumah keluarga miskin itu dengan lebih tepat, supaya bentuk bantuan itu dapat diberikan dengan lebih tepat. Dan contohnya yang terakhir Puan Yang Bertuah, contohnya daripada 100,000 lah yang ada di dalam IKASih itu, contohnya miskin itu pun ada pelbagai bentuk. Ada yang miskin kerana dia memang sakit dan dia dah tidak ada keupayaan untuk bekerja, yang ini perlu diberikan bantuan terus oleh kerajaan. Kita tak guna nak bagi dia program sana program sini kerana dia memang bedridden contohnya. Tapi ada juga yang miskin sebenarnya yang berupaya untuk menjana pendapatan. Yang ini perlu diberikan program yang lain. Ada juga contohnya yang keluarga miskin tegar tetapi ketua isi rumahnya mungkin bermasalah. Sama ada dia penagih dadah, dia ada masalah jenayah yang lain, maka tumpuan itu boleh diberikan kepada anak atau isteri. Jadi dengan pangkalan data yang kita harapkan lebih bersepadu melalui padu nanti, maka pembasmian kemiskinan itu boleh dibuat secara lebih teratur, terperinci dan tersasar, dan insya-Allah itu akan mengurangkan masalah keciciran. Terima kasih.